Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi untuk mengambil berkat kitab kita ini, kita baca Al-Fatihah, kita hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, dan juga khusus kepada pengarang kitab kita Imam Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan keduanya pekerjaan itu kebinasaan. Kebinasaan yang membinasakan. Kemudian aku sebutkan bagimu hal serta mereka itu. Kemudian daripada bara yang adalah kamu kepada kubur dengan 3 hari, betapa ditinggalkan dikau dan jauh akan dikau. Jadi kita masih lagi membicarakan mengenai nafsu, ataupun dikatakan mengenai syaitan. Mengenai syaitan, yang mana syaitan ini akan membawa manusia melakukan kejahatan. Jadi dalam keadaan macam tu, nafsu ini kita kena menentangnya ataupun menahannya, supaya kita tidak mengikut telunjuk syaitan. Syaitan ni kita kena menentang dia. Maka di antaranya syaitan mengajak manusia dengan melakukan kejahatan. Kalau orang puji kita, nanti kita datang ujung. Kalau orang cela kita, kita rasa nak marah. Maka kedua-duanya binasa. Kadang-kadang kena cela pun kita binasa, kadang-kadang kena puji pun kita binasa. Maka itulah peranan syaitan. Syaitan akan menggoda manusia, sama ada kita ini suka menerima pujian ataupun kita marah dicela. Maka kedua-dua ini akan membawa kebinasaan. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kena faham bahawa syaitan yang bersama dengan kita ini sentiasa mencari jalan agar kita lalai kepada Allah, agar kita menyeleweng daripada perjalanan yang sebenar. Jadi dalam kehidupan kita, ingat, ada 2 di luar sana, ada 2 di dalam hati kita. Ada 2 di dalam, ada 2 di luar yang mengganggu kita. 2 di luar, dunia dan makhluk yang sentiasa mengganggu kita. Dunia melalaikan kita daripada ibadat, makhluk melalaikan kita daripada ibadat. 2 di dalam adalah nafsu dan syaitan. Nafsu dan syaitan akan sentiasa menarik kita melakukan kejahatan. Maka adapun syaitan ini selalu tengok, kalau orang ni akan dapat apa. Kalau orang ni dapat celaan, dia akan buat supaya orang ni marah. Maka marah, bila kita marah, maka menyebabkan kita ini akan terpedaya ataupun terperangkap dalam jaringan syaitan. Ini yang kita jaga-jaga. Sedangkan Nabi SAW ada seorang lelaki, inna rajulan inna sa'ala lin Nabi SAW. Seorang lelaki tanya pada Nabi, minta pada Nabi, ausini, wasiatkan kepada aku. Qala la tawdhu faraddada mirara. Lalulah Nabi kata, jangan kamu marah. Lalu diulang kali, jangan kamu marah. Diulang cakap ni. Kerana marah ini membawa seorang tadi terpedaya, terperangkap dengan syaitan. Dari kedua-duanya, sama ada dicela kita pun binasa, dipuji pun kita binasa. Kenapa kita binasa? Seandainya kita ini terpedaya dengan perangkap syaitan. Maka dia kata di sini, kebinasaan yang membinasakan keduanya tadi. Kemudian aku sebutkan bagimu halmu serta mereka itu.
Jadi kata Imam Ghazali, aku nak sebutkan kepada kamu, kemudian daripada barang yang adalah kamu kepada kubur dengan 3 hari. Yakni kita ini sentiasa kalau boleh biar ingat kamu, keadaan kamu ini akan mati, duduk dalam kubur. Betapa ditinggalkan dikau, dan kamu akan ditinggalkan. Tinggal mana? Dalam kubur. Dan jauh akan dikau, dan kamu akan dijauh. Jadi salah satu jalan kita dapat selamat daripada tipu daya syaitan adalah ingat mati. Nak kata tu je sebenarnya. Salah satu jalan. Ingat kepada mati. Bila kita ingat kepada mati, lalulah kita ini sentiasa berwaspada dengan tipu daya syaitan. Apabila seorang itu mati, maka segala amalannya akan dihitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mati habis ditinggalkan. Kita tinggal anak kita, kita tinggal isteri kita, kita tinggal harta kita, kita tinggal jiran tetangga kita, kita tinggal orang-orang yang kita kasihi. Kita jauh daripada mereka. Hanya kita bawa apa orang kalau bila kita mati nanti? Kita bawa amal ibadat. Bawa amal ibadat, dan jauh akan dikau, dan dilupanya akan dikau, dan segalanya akan dilupakan. Dan tiada hampir mereka itu menyebutkan akan dikau, maka orang pun tidak ingat lagi pada kita, seperti bahawasanya seperti kamu tiada dilihat akan mereka itu sehari, dan tiada melihat mereka itu akan dikau. Maknanya jadi bila kita ini duduk jauh ataupun bila mati saja, maka tak ada lah kita. Maka kita kena ingat bahawa perjalanan kita, bila kita sentiasa mengingatkan kepada kematian, akan menyebabkan kita selamat daripada tipu daya syaitan. Bila masuk dalam tipu daya syaitan, biasanya memang lupa pada matilah. Memang tak ingat kematilah, itulah ghalibnya. Habis tak ingat kemati, maka kita asyik melakukan maksiat kepada Allah. Dan syaitan ni tarik, yang dia suka tariknya adalah orang ahli ibadat, supaya merasa ujub dengan ibadat, ataupun supaya merasa suka apabila orang itu memberikan kelebihan kepadanya. Dan yang syaitan suka juga orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Lalulah kalau dia goda orang jahil, setakat orang jahil itu saja. Tapi kalau dia goda orang alim, dia boleh tarik habis orang-orang yang lain yang mengikut orang alim. Maka kita kena berjaga-jaga dalam perjalanan kita beribadat kepada Allah. Maka tiada tinggal di sana itu melainkan Allah Ta'ala. Marulah kita sedar di situ, apabila kita mati sudah tidak ada lagi yang lain. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Jadi syaitan ini macam mana kita nak mengatasi syaitan? Syaitan ini kita kena pulang balik kepada Allah. Maksudnya yang telah disebut dahulu, syaitan ini selalu menggoda, mencari mangsa-mangsa. Maka ia umpama anjing yang liar, anjing yang ganas. Anjing yang liar, anjing yang ganas, dia akan cari mangsa. Jadi bila dia cari mangsa, bila dia jumpa saja mangsa, dia akan terkam. Dia akan memudaratkan. Tetapi kalau kita kembalikan anjing itu kepada tuannya, maka selamatlah kita. Kalau kita duduk bersama dengan tuannya, maka selamatlah. Anjing tadi jadi tak berani nak membinasakan kita, kerana kita bersama dengan tuan kepada anjing tadi. Ataupun kita ambil anjing tadi, kita serah kepada tuan dia, maka selamatlah kita. Maka demikianlah, siapakah tuan kepada syaitan? Allah Ta'ala. Maka kita kena banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita mendekatkan diri kepada Allah, bila kita sentiasa ingat kepada Allah, maka syaitan akan menjauhi kita. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, yang dekat dengan kita syaitan. Itulah perjalanan dia, tak lari dah. Kalau kita jauh dengan Allah, maka syaitanlah yang dekat dengan kita, ataupun nafsu. Kalaulah kita dekat dengan Allah, nafsu dan syaitan jauh daripada kita. Maka kita kena ingat kepada Allah Ta'ala. Dan ketika kita ingat kepada Allah, maka selamatlah kita daripada tipu daya syaitan. Maka memadakah ada yang demikian itu daripada rugi yang amat besar
bahawa engkau hilangkan beberapa harimu serta mereka itu. Rugi kita kalau kita menghabiskan masa itu mengikut tipu daya syaitan. Habis masa kita dengan mengikut tipu daya syaitan. Serta sedikit menyempurnakan janji, sedikit menyempurnakan janji Allah, sedikit melakukan amal ibadat kepada Allah, yang banyaknya mengikut perjalanan syaitan. Syaitan ini memanglah menyuruh manusia buat jahat. Setiap waktu sama ada kita ketika buat ibadat, ataupun kita duduk saja-saja, ataupun kita bersama dengan orang, memanglah dia akan sentiasa menarik kita melakukan kejahatan. Lalulah kita ini bila masuk aja perangkap syaitan, tipu daya syaitan, akhir sekali duduk kita dalam maksiat ataupun duduk dalam dosa saja. Dan sedikitlah masa kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melakukan ibadat ini dikira kita menunaikan janji dengan Allah. Sebab bila kita mengucap dua kalimat syahadat, kita beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bermakna kita ada perjanjian dengan Allah. Kerana orang yang beriman kepada Allah, janjinya adalah dia mesti beribadat kepada Allah. Dia mesti benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia melakukan amal ibadat, dia kira dia telah menunaikan janji dia dengan Allah. Tetapi kalaulah dia ini sedikit saja melakukan amal ibadat dan banyak tipu daya syaitan, bermakna dia ini orang yang tidak menyempurnakan janji. Jadi kita kalau boleh begitu, sembahyang jangan terlalu lewat. Jangan sampai asar nak masuk baru sembahyang zuhur. Jangan sampai maghrib nak masuk baru nak sembahyang asar. Mula sembahyang jamak lagi. Jadi jangan kita sembahyang awal. Memang nafsu memang nak tarik kita. Kalau boleh jangan lagi, takut lagi, ada masa lagi. Tapi kita jangan ini tipu daya. Malas ke, letih ke, rajin ke, tapi ini tanggungjawab kita. Wajib kita menunaikan janji. Menunaikan janji dengan Allah dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedikit berkekalan serta mereka itu, dan engkau tinggalkan khidmat bagi Allah. Jadi nak beritahu kalau kita duduk dengan apa ni, melawan, mengikut hawa nafsu, syaitan dan sebagainya, nanti sedikit kita beribadat kepada Allah. Akan jadi sedikit khidmat bagi Tuhan. Yakni sedikit kita beribadat kepada Allah Ta'ala, kerana kita ni dah duduk dengan tipu daya syaitan. Jadi kita ni terdedah semua ni, siang malam duduk dalam tipu daya syaitan. Dan sudah banyak kita, setiap kali kita nak buat amal ibadat, kadang-kadang kita ni berazam, berniat, malam ni kita nak buat macam ni, siang ni nak buat macam ni, tapi tak jadi-jadi. Sampai masa ada yang kita buat perkara-perkara lain. Padahal malam tu kita niat dah, besok nak buat macam ni. Siang tu kita niat dah, malam ni kita nak baca Quran, nak buat macam ni, nak ibadat ni. Maknanya, tapi sampai masa tak buat juga kita. Tak buat juga kita. Inilah yang banyak berlaku pada diri kita. Yang menunjukkan bahawa kita sebenarnya masih lagi lalai kepada Allah. Walaupun kita sudah mengangkat takbir, walaupun kita sudah sembahyang, sebab kita boleh tengok masa kita khidmat dengan Allah, masa ibadat kita dengan Allah, dengan masa kita lalai kepada Allah. Bila kita hitung kiraan diri kita, kita dapati bahawa masa kita lalai dengan Allah Ta'ala itu lebih banyak daripada masa ibadat. Masa ibadat sedikit saja, tapi masa lalai kita banyak pula masa kita. Lalu inilah dia kata, kalau kamu duduk bersama dengannya, maka sedikit dengan Allah. Kalau kamu duduk bersama dengan Allah, maka kuranglah dengannya. Ataupun mungkin kamu tidak bersama lagi dengannya. Apabila kamu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tempat kembali kepadanya, yang mana Allah Ta'ala lah tempat kita kembali. Allah Ta'ala kita akan berjumpa dengannya. Wa ilaihi turja'un, dan kamu semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Siapa? Kita semualah.
yang membaca kitab, yang mendengar kitab, yang bersembahyang, yang tidak bersembahyang, semuanya akan kembali kepada Allah. Apa makna kembali kepada Allah? Maknanya akan dihitung amal ibadah, bukan sekadar kembali. Kalau sekadar kembali itu tidak kesok. Sampai masa kita jumpa Allah, habis cerita, itu tak apa. Tetapi sampai masa payunat fi hukum bima kuntum ta'malun, kamu akan dibentang amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila dibentang amalan, Allah tak sangka nampak ustaz baik. Rupanya banyak juga buat maksiat. Jadi ini yang kita takut. Sebab kita ni bukan ahli ibadat. Kalau kita ahli ibadat lain. Kalau kita ni ahli taat lain. Tapi bila kita renung, duk fikir seorang-seorang ni, Allah, ya Allah Tuhanku, kalau lagi nak lawan nafsu. Kalau lagi, walaupun sudah sembahyang, walaupun sudah membaca Quran, walaupun sudah membaca kitab, walaupun sudah menyampaikan ilmu, walaupun sudah berzikir, tapi masih lagi kalah kepada nafsu. Kerana nafsu ini cukup licik dia bagi. Dan kita ni kadang mudah terpedaya dengan perkara-perkara daripada nafsu tadi. Baik, maka dikata Allah Ta'ala lah tempat kembali kepadanya pada kesudahan pekerjaan engkau. Kesudahan pekerjaan kita kembali pada Allah. Apa maksud kesudahan pekerjaan? Kematian kita lah. Sebab bila mati, habis sudahlah pekerjaan kita, urusan kita, amalan kita sudah tidak ada dah lagi. Iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati saja anak Adam, maka terputus amalannya, habis terputus amalan. Tidak boleh lagi sembahyang. Kalau dia mati dia sembahyang, nanti lagi habis orang itu. Sebab apa? Orang yang mati sembahyang. Maka terputus amalan dia. Maknanya sudah terputuslah pahala-pahalanya, ibadatnya sudah tidak boleh dibuat lagi. Illa min salasin, kecuali dengan 3. Yang pertama, sedekahun jariyatun, sedekah jariyah. Inilah kalau orang kaya, masya-Allah, kalau dia infak, infak banyak-banyak kepada jalan Allah Taala. Jadi apa ni, baru ni jemaah kita infak banyak kepada Lebanon. Maknanya satu ulama daripada Lebanon nak buat madrasah. Alhamdulillah, moga-moga diberkati Allah. Pada peringkat awalnya dia minta nama-nama, saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak angkor nama dia, tak payahlah. Saya fikir soal diri je. Saya fikir soal diri tak payahlah. Hanya kita cakap umum kepada Syekh, mana-mana yang infak Syekh tak payah nama lah. Syekh doa umum gitu saja. Maknanya. Jadi baru ni pula kita pergi jumpa dengan Habib Muhammad pun daripada madrasah ini pun infak juga. Dia sangat gembira, bersyukur kepada Allah. Hanya kita minta dia doa kepada orang yang menginfakkan ataupun orang yang ada niat nak infak, walaupun dia tidak ada harta, agar dimurahkan rezekinya ataupun diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan pahala mereka berjalan walaupun dia sudah mati. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau ada sedekah jariah, itu nombor 1. Ini ada orang yang ada harta, alhamdulillah. Maknanya syukur kepada Allah Ta'ala, dia lebih, paling dia lebih. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan ilmu yang dimanfaatkan ni kita tak mampu. Ilmu yang dimanfaatkan ni adalah orang itu orang alim, orang itu ada ilmu, kemudian dia mengajar kepada anak muridnya, kemudian anak murid dia pula mengajar, kemudian dia mati, dan anak murid dia masih lagi mengajar, berkembang. Jadi bila anak murid dia mengajar ramai, maka dia akan dapat pahala juga walaupun dia sudah mati. Ini kita tidak mampu kerana kita bukan orang alim. Yang ketiga, waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapa. Ni kalau ada anak yang soleh, alhamdulillah. Buat kabar kemarin, anak tumbuk moh koma moh. Maknanya dapur dia bala, saya dah baca. Mana saya tengok tajuk dua saja. Mana dia boleh tumbuk moh dia sampai koma. Tosto moh dia. Punya keadaan tahu. Jaga kita nak lahirkan anak yang soleh. Anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapa. Maka dalam keadaan macam ni, ingatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala itu tempat kesudahan engkau.
Maka dia kata kepadanya, pada kesudahan pekerjaan engkau seorang diri, dan kamu akan duduk seorang diri selepas daripada kematian. Lepas pada kematian duduk seorang diri. Masa mati mengiringi kita, jenazah kita, anak isteri kita akan iring kita, harta kita akan iring juga. Kalau ada kenderaan kita pun bersama juga dengan kita, jiran tetangga pun bersama juga dengan kita, kemudian sahabat handai pun bersama juga dengan kita, orang-orang yang kita kasihi pun bersama juga dengan kita. Tetapi apabila kita telah dikebumikan, akhirnya semuanya tinggal balik kita. Yang tinggal kita seorang diri adalah amal ibadat yang bersama dengan kita. Jadi kalaulah kita datang ke sini ditulis oleh Allah amal ibadat, dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh, inilah yang akan kita nampak nanti selepas daripada kita mati nanti. Dan ketika itu kita duduk seorang diri, tak ada teman ke nak duduk seorang. Ada teman yang duduk atas ke dunia, masa tu dia kata saya hidup semati. Dah. Bila mati dia seorangnya mati, dia kata je saya hidup semati. Maknanya. Jadi bila duduk dalam kubur, ada teman tak? Ada teman kita. Siapa teman kita? Quran yang kita baca itu teman kita. Sembahyang yang kita baca, yang kita buat itu teman kita. Puasa yang kita lakukan itu teman kita. Ada pun yang lain daripada itu, selain daripada ibadat itu, kita akan tinggalkan dia. Maka tinggallah kita seorang diri, dan tiada tinggal bagimu melainkan ia jua selama-lamanya. Maka tak ada tinggal dah lagi, kecuali kamu saja dan amal ibadat kamu buat selama-lamanya. Dan kamu tidak akan lagi dikembalikan di atas muka bumi nanti. Sudah tidaklah apabila berlaku kematian. Maka duduklah kita seorang diri. Inilah yang kita takut, bahawa perjalanan kita ini semakin hari semakin dekat dengan kematian. Yang kita takut ni sekarang ini semakin hari di akhir dengan maksiat ini takut. Kita bimbang semakin hari kita melakukan maksiat. Dan yang dibimbang lagi apabila di akhir kesudahan nanti. Sebab itulah kita menggalakkan agar sentiasa menyebut la ilaha illallah, agar kita mati di atas kalimah la ilaha illallah. Maka kita akan duduk di dalam kubur itu selama-lamanya. Dan di dalam kubur itu dia akan ada dua keadaan. Sama ada keadaan pertama ni keadaan yang seburuk-buruk keadaan, menjadi satu taman daripada taman, menjadi satu jurang daripada jurang neraka, ataupun keadaan kedua menjadi satu taman daripada taman syurga. Dan segala hajat kamu sekaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan diserahkan segala kehendak ataupun keperluan kita. Dan tempat berserah sekaliannya atas Allah Taala, dan bergantung di dalam tiap-tiap kelakuan, dan bergantung di atas segala perbuatan, dan tak kala pada tiap-tiap kepayahan dan tiap-tiap huru-hara dengan dia sendirinya, tiada sekutu baginya. Maka delik olehmu, hai miskin. Maknanya masa ketika itu kita hanya serah pada Allah dah, kata pada Allah dah, tak ada benda dah kita. Tidak ada apa-apa dah ketika itu. Masa tu kita pun hanya serah kepada Allah, dan minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kepayahan. Saat duduk di dalam kubur ini penuh dengan huru-hara, takut akan ditanya dengan muka nakir, akan tanya kita soalan-soalan mengenai tauhid kepada Allah. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kemudian adanya malaikat yang menyeksa ahli-ahli kubur, yang mengazabkan ahli-ahli kubur. Dan manusia ketika itu, manusia lain ketika itu tidak dapat lagi menolongnya. Maka kubur ini ada, dia ini luas mata memandang ataupun dihimpit sehinggalah tulang-tulang itu berselisih. Maka disebut dalam hadis seumpama satu telur kemudian dihempap oleh batu yang besar. Maka itulah gambaran himpitan kubur. Maknanya telur itu diletakkan di atas satu tempat dan dihempap dengan batu. Apa yang berlaku pada telur? Hancur. Hancur maknanya. Maka demikianlah duduk di dalam kubur, begitulah keadaannya bagi orang yang melakukan maksiat, yang melakukan kemungkaran. Jadi kita minta jauh kepada Allah agar kita terselamat daripada azab kubur ini. Dan kita ini agar diampunkan oleh Allah dengan maksiat yang telah kita lakukan. Kita mengaku kita banyak buat maksiat kepada Allah,
Tapi kita yakin Allah Ta'ala akan mengampunkan kita dengan syarat kita benar-benar ikhlas. Lalu dia kata, tiliklah boleh, tengoklah diri kamu, ataupun fikirlah kamu. Tilik di situ boleh kata renunglah pada diri kamu. Hai miskin, wahai orang yang miskin. Memanglah kita miskin. Sebab itulah kita ini kena faham, kita tidak ada apa-apa langsung. Semuanya daripada Allah. Kita miskin. Apa maksud miskin? Bergantung kepada Allah. Sebab itu Nabi berdoa, Allahumma ahyina miskinan wa abidna miskinan. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Apa maksud Nabi ini hidup dalam miskin, mati dalam miskin? Maksudnya tidak mahu lagi hati jadi bergantung kepada selain pada Allah. Kalau hati itu bergantung selain daripada Allah, itu dia panggil miskin lagi. Kalau hati kita bergantung dengan makhluk, itu miskin, bergantung dengan makhluk. Kalau hati kita bergantung dengan harta, itu miskin lagi. Kalau bergantung dengan pangkat, miskin lagi. Maka yang sebenarnya bergantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah. Jadi kita disuruh bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikata, wahai miskin, orang yang miskin, tidak ada apa-apa, mudah-mudahan dapat petunjuk. Petunjuk dan insya-Allah dapat petunjuk, insya-Allah Taala. Moga-moga kita mendapat petunjuk daripada Allah Taala dengan kita menjauhkan diri daripada tipu daya syaitan. Syaitan dia buat apa pada kita? Yang pertama, dia melupai, maknanya dia menyuruh kita melupai Allah, melupai Allah dan mengikut tunjuk syaitan. Dan yang kedua, dia suruh kita melupai kematian agar kita mengingati dunia. Yang ketiga, dia melupai akan ada timbangan hisab, akan ada hisab, supaya kita ini mengingati harta, supaya kita lupa yang kita ini akan dihisabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia menyuruh kita mengikuti nafsu dengan mengambil kehidupan dunia agar kita melupai kematian. Agar kita melupai kematian. Maka syaitan akan menggoda kita. Kalaulah kita dalam keadaan kaya, dia suruh kita dalam keadaan sombong. Kalaulah kita ini alim, dia suruh kita dalam keadaan ujub, rasa kita ni bagus pada orang. Kalaulah kita ada pangkat, dia suruh kita dalam keadaan takabur, sombong. Sombong maknanya. Kalaulah kita dalam keadaan miskin, dia suruh kita dalam keadaan putus asa. Baik kita ni putus asa, maka demikianlah syaitan akan menggoda kita. Maka tak selamat kita. Dalam keadaan kita ibadat banyak tak selamat, kita ilmu banyak pun tak selamat, kita duduk saja lagi tak selamat. Yang selamatnya apa? Yang selamat ni orang yang tidak bergantung dengan ilmu, tidak bergantung dengan ibadat, tidak bergantung dengan apa yang dia miliki, hanya dia bergantung kepada Allah. Kalau dia dapat nikmat, dia tidak terlalu gembira. Kalaulah dia dapat musibah, dia pun tidak berduka cita. Dia hanya serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mari tipu daya syaitan, mari nak suruh kita melakukan kejahatan, kita boleh bisik, wahai syaitan, sesungguhnya engkau aku mengajak melakukan kejahatan. Aku adalah hamba kepada Allah, aku ingin melakukan ibadat kepada Allah. Dan banyaklah kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca doa yang kita telah baca pada minggu lepas. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ataupun membanyakkan kita membaca qul a'udzu birabbin nas. Banyak baca-baca. Minta berlindung daripada Allah Taala, daripada kejahatan manusia ataupun kejahatan yang mendorong kita melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka moga-moga Allah Taala memberi petunjuk kepada kita. Wallahu waliyut taufiq, dan kepada Allah, demi Allah, dan bagi Allah Taala lah taufik, petunjuk. Allah Taala lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang ia kehendaki. Jadi kita sebagai manusia tidak mampu
Kita hanya menyampaikan sahaja. Kadang-kadang kita yang menyampaikan pun tidak mampu beramal dengan apa yang kita sampai. Dan sebenarnya kita kena mohon petunjuk daripada Allah. Kita usaha, memang kita usaha. Kalau kita usaha, kita nak supaya anak kita jadi anak yang baik, kita usaha agar isteri kita isteri yang baik, kita pun berusaha agar suami kita suami yang baik. Bahkan kita juga berusaha agar diri kita menjadi diri yang baik. Tetapi kalau orang itu sekadar usaha, dia tidak bergantung kepada Allah, tidak munajat kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, bagaimanalah Allah Ta'ala nak membantu kita? Maka kita kena kembali kepada Allah Ta'ala, banyakkan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi taufik dan juga hidayah. Apa makna taufik dan hidayah ini? Hidayah ini petunjuk kepada Allah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik ini pertolongan daripada Allah untuk melakukan petunjuk tadi. Kalau orang itu, dia ini bila mendengar kuliah agama sebagai contoh, lalu di dalam hatinya terdetik untuk melakukan amal ibadat, aku ini kena insaf, aku ini kena membawa, kena jadi orang yang baik-baik, kena tinggalkan maksiat, bermakna dia sudah mendapat hidayah. Tetapi adakah dia mampu melakukannya dengan apa yang dia niat tadi? Kalaulah dia itu hanya mendapat hidayah, dia hanya terdetik dalam hatinya ingin menjadi orang baik, tapi yang menyebabkan kita ini dapat melakukan sembahyang, pergi Islam dan penis, majlis-majlis ilmu, itu daripada taufik Allah, ini daripada pertolongan Allah. Kadang-kadang ramai orang yang nak pergi ke majlis-majlis ilmu, sampai masa tak boleh, ada saja halangan, tak jadi dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita pun begitu juga. Tapi dengan pertolongan Allah, Allah Ta'ala sampaikan kita. Sampaikan kita. Maka ini pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kepada kita wal hidayah, dan juga hidayah bi fadlihi wa karamihi, dengan kelebihan Allah Ta'ala. Apa maknanya? Maknanya kita tidak ada lebih. Siapa lebih Allah? Siapa yang lebih Allah? Allah Ta'ala lah yang mempunyai kelebihan, memberi hidayah kepada siapa yang ia sukai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu tidak boleh memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kasih. Ya, kadang-kadang kita kasih orang ni, kita suka orang ni, kita nak orang ni jadi baik. Kasih di situ dengan kata nak jadi orang baik. Kita nak anak isteri kita jadi isteri yang salehah. Kita nak anak kita anak yang baik. Kita nak, kalau kita sayang orang tu, kita minta, biar Allah Ta'ala buka hati orang tu, biar jadi orang baik. Tapi itu pilihan Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala buka, alhamdulillah. Allah Ta'ala tak buka, itu pilihan Allah Ta'ala. Maka Abi Talib duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Satu bumbung lah kita kata, satu bunga. Tetapi Abi Talib tidak beriman kepada Allah. Nabi sedih lah, Nabi sedih. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, hai Muhammad, kamu tak boleh beri petunjuk kepada siapa yang kamu kehendaki, tapi Allah Ta'ala lah. Jadi kita ini mesti dapat petunjuk yang boleh buat amal ibadat, dapat taufik buat amal ibadat. Kita kalau lah nak ikut kuat kita, kakuah kita, tak boleh. Kita nak akan takbir pun tak boleh maknanya. Tapi minta doa dengan Allah, minta petunjuk pada Allah, minta Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat. Satu. Yang kedua, minta kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat. Yang ni cukup payah. Antara ibadat dengan maksiat, mana payah? Payah maksiat nak tinggal. Payah nak tinggal ni maksiat ni. Kerana apa? Kerana hati kita ini banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa karamihi, dan dengan kemuliaannya, yang mulia Allah, kita tidak ada apa. Kita dah habis tu kita, yang hina tu kita, yang lemah tu kita, yang lemah tu kita, yang agung itu Allah, yang mulia itu Allah, yang tinggi itu Allah, yang rendah tu kita. Inilah kita. Kalau kita belajar, kita tak rasa kita ini fakir kepada Allah, kita belajar masih lagi kita tak rasa dhaif di hadapan Allah, tak rasa lemah daripada Allah di hadapan Allah Ta'ala. Maknanya hati kita itu belum lagi bersih lagi.
belum lagi bersih. Sebab tu kalau kita belajar biar sampai kepada rasa lemah, fakir kepada Allah Ta'ala, gantung dengan arti kata setiap perbuatan kita ingat kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang sentiasa ingat kepada Allah, dia insya-Allah terselamat dia daripada tipu daya syaitan. Baik, dan ada pun nafsu. Inilah yang payahnya. Adapun nafsu, maka memadalah akan kamu bagai yang engkau lihat daripada kelakuannya. Adapun nafsu, cukuplah kamu tengok kelakuan nafsu. Kenapa hari ni kita tengok nafsu khabar bunuh orang biasa saja, tak ada apa-apa pun. Hari ni keluar surat khabar dia bunuh jiran dia, pukul gantung, senyum saja dia. Senyum saja. Bunuh orang, colek orang, buat lari orang, ambil harta orang dan sebagainya. Jadi nak beritahu ini semua daripada nafsu. Kalau nak tahu nafsu jahat, cukuplah dengan kelakuan yang itu, yang kita tengok daripada nafsu. Ini kerana nafsu inilah yang menyebabkan manusia ini duduk dalam keadaan maksiat, mungkar dan sebagainya. Jadi kita kena ingat kita ni dalam keadaan kita ini, sama ada kita ini duduk dalam keadaan nafsu syaitaniyah ataupun dalam keadaan syaitaniyah ataupun hayawaniyah. Kalau boleh lepas dua tu baru pergi malakiyah. Lepas malakiyah baru pergi rabbaniyah. Jadi syaitaniyah ni macam mana? Mana hayawaniyah ni macam mana? Kalau hayawaniyah ni duk fikir nak makan, nak minum, nak bosan, itu je lah, tak ada fikir lain. Tak ada fikir dah, duk fikir bangun tidur, duk fikir ni apa lagi ni nak buat, apa ni nak buat. Yang nak buat tu bukan buat ibadat. Kalau dia fikir macam mana nak buat ibadat, macam mana nak dekatkan diri pada Allah, ataupun dia fikir padahlah aku ni ibadat kurang, hari semakin hari semakin meningkat, tubuh semakin hari semakin lemah. Maknanya akhir dia fikir-fikir. Kalau fikir macam tu tak apa, tapi hari ni kita tu fikir baik muda, baik tua, sama je tu fikir. Sebab itu manusia ni dia sentiasa muda dalam beberapa perkara. Maknanya dunia dan nafsu muda sama. Dunia dan nafsu maknanya akan muda sama. Muda sama keadaan dia. Jadi dalam keadaan dia, kalau dia kata dalam hayawaniyah ini, dia duduk, dia mikir hanya nak makan, nak minum, nak berseronok, itu saja yang dia fikir. Kalau kita duduk dalam tu, itu kena lepaskan, bersihkan nafsu kita. Yang kedua, syaitaniyah. Syaitaniyah dia mikir ke mana? Mikir nak asal deki orang. Macam mana orang ni, macam mana orang ni, nak dalam hati ni nak asal deki semua, nak mikir. Tak mikir benda-benda yang tak molek pada orang lain. Sedangkan Nabi kata bihasbi ra'im minasyarri an yahqara akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dikira jahat apabila dia ini mencela sahabat dia, cela seorang yang lain. Itu mikir yang tu lah. Jadi dalam fikiran dia yang selama ini dia tidur, yang tak boleh tidur mana, ataupun dalam keadaan dia ni kehidupan harian tak boleh tengok orang. Orang tengok orang ni tak jadi ni. Tengok ni orang tak betul ni. Orang ni pesen macam ni, orang ni pesen macam ni. Ini dia ada syaitaniyah lagi dalam hati dia. Dia kena buang ni. Dia panggil hayawaniyah, syaitaniyah, dia kena buang. Biar dia pergi kepada malakiyah. Malakiyah ni dengan arti kata nak buat ibadat lah. Mikir ke ibadat dah. Mikir ke ibadat, bukan tambah benda-benda dunia, makan minum tu nak juga. Tetapi makan minum, kehidupan dunia ini tidak menghalang dia melakukan amal ibadat. Dia tak fikir mana benda tu, dia fikir akhirat je. Zahir memang naik kenderaan, berniaga itu zahir, tapi hatinya ingat Allah Ta'ala. Hati dia sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu jaga Nabi sebut tak Isa abdad dinar, binasa hamba kepada harta, binasa. Nabi sebut. Apa maksud binasa hamba pada harta ini? Binasa ini dengan arti kata orang itu apabila dia kejar harta sampai menjadi hamba. Bila jadi hamba sampai lupa diri. Lupa sendiri. Siang malam binasa diri dia. Binasa sampai tak cukup tidur cari harta. Binasa sampai tak mikir benda lain kerana harta.
Maknanya hari binasa itu binasa bahagian kehidupan dunia lagi, belum lagi akhirat. Maka inilah dia nafsu. Maka dia kata nafsu ini cukuplah dengan kelakuan dia kamu tengok. Dengan kelakuan dia kamu tengok dan gugur dengan kehendaknya. Gugur dengan kehendaknya dan jahat melihatnya. Cukuplah kamu tengok. Mendapat nafsu, yang mana nafsu ini akan menghilangkan, menggugurkan kehendak kita yang baik-baik. Kita nak buat baik dah sebenarnya. Kita nak bangun, nak ibadah, nak baca Quran. Tapi apa nak baca Quran? Nafsu lah. Dia menggugurkan benda yang baik, menghilangkan benda-benda yang baik. Kadang-kadang dengan sebab kita terpedaya dengan nafsu, yang sepatutnya kita buat macam ni, nak buat benda baik, jadi buat benda buruk. Inilah yang membahayakan diri kita. Jadi tidak dapat tidur, hendaklah kita ini sentiasa ingatlah taat kepada Allah, berzikir banyak-banyak. Berzikir banyak-banyak agar ingat kepada Allah. Tapi kadang-kadang bila kita berzikir pun masih lagi kerikan. Tapi begitulah. Tadi saya pun saya rasa kalau kita berzikir tapi nak cabut nafsu dalam hati kita tu nak cabut lagi. Banyak lagi kotoran-kotoran. Jadi saya teringatlah kata Ibnu Athaillah dalam matan hikam tu, dia kata berzikirlah kamu banyak-banyak biarlah tak cabut lagi nafsu pun zikir juga. Lama-lama cabutlah tu. Kerana orang yang berzikir masih lagi ada nafsu dalam hatinya, ataupun dia berzikir tapi dia mengikut nafsu lebih baik daripada orang yang mengikut nafsu tidak berzikir. Tidak berzikir. Maknanya. Jadi kita pun begitulah. Berzikir cuba setakat mampu, yang mana kita mampu berzikir akan tercabut juga nafsu. Kadang-kadang menyesali atas diri sendiri. Kenapalah selalu melakukan maksiat kepada Allah Taala. Maksiat ni jangan tengok fikir maksiat. Maksiat ini boleh nak maksiat, judi maksiat. Itu memang maksiat juga. Memang tak nafikan. Kita ni banyak sembang-sembang kosong pun maksiat juga. Maknanya habis masa Allah balik, Allah la ilaha illallah. Patutnya boleh baca kitab, boleh baca doa banyak-banyak. Apa tu kelalai benda gitu. Kadang-kadang kita niat dah memanglah malam ni dah nak kacau, dah nak baca Quran ni. Kita niat, siapa tengah main tu ingat lagi, mesti baca Quran. Balik tak baca Quran tak bagus. Maknanya tak baca je jadi macam tu. Lalu susah hati kita. Maknanya. Jadi nak beritahu nafsu ni payah nak buat. Payah nak buat, yang menarik kita melakukan kejahatan. Dan juga jahat melihatnya. Cukuplah kamu tengok. Nafsu ini dia melihat kepada perkara-perkara jahat. Itu maksudnya. Nafsu ni benda jahat. Kalau benda baik itu bukan. Maknanya ada juga benda baik itu daripada syaitan, daripada nafsu. Tetapi kononnya benda-benda jahat inilah nafsu akan melihat kepada perkara-perkara jahat. Jadi dalam hati itu fikir nak buat jahat. Fikir nak buat jahat, kalau tipu orang kan jangan tahu. Maknanya, jadi ini di antara nafsu yang mengajak kita melakukan kejahatan. Dan iaitu pada hal keinginannya binatang. Tak perburuan. Pada hal keinginannya binatang. Dan pada hal marahnya harimau. Dan pada hal kena bala engkau lihat akan dikau kanak-kanak yang kecil. Jadi gitulah maknanya nafsu ni ibarat seekor binatang. Maknanya digambarkan gambar binatang. Kalau marah macam harimau. Marah sungguh. Jadi Nabi sebut tentang marah ni, nak beritahu ada beberapa golongan. Ada orang yang cepat marah, lambat sejuk. Ini tak berapa bagus orangnya. Yang cepat marah, kalau sikit marah lalu. Salah sikit je, salah kucat tak susu. Itu saja. Buat saya salah buat susu, marahnya 3 hari tak cukup. Kita susu, malu kita susu lagi. Maknanya. Jadi ada satu yang pesen dia ini cepat marah, lambat sejuk. Ada dia. Ada yang kedua, lambat marah,
Lambat marah, lambat sejuk. Dia lambat kau marah, nak marah payah dia marah dia. Oh dah yang marah sekali, nak balas sejuk pula 2 3 4 hari juga. Ini pun kurang baik juga. Ada orang yang dia ini lambat marah. Lambat marah, dia cepat sejuk. Ini bagus. Siapa yang dapat suami macam ni, alhamdulillah, tunjuk syukur. Tapi jauh dia marah. Mana dia memang payah marah. Tapi dia marah je. Dia marah pagi, tengah hari dia dah benda-benda. Maknanya setengah jam pun tak ada apa-apa. Ada yang satu lagi, apa? Cepat marah, cepat sejuk. Cepat marah, cepat sejuk. Ini pun bagus. Tapi yang paling bagus, lambat marah, cepat sejuk. Ini paling bagus. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu, jaga marah-marah ni daripada nafsu. Daripada syaitan. Nabi kata kalau orang itu nak marah, maka suruh dia ambil air semayang. Dah apa suruh dia ambil semayang? Sebab marah itu daripada syaitan. Syaitan daripada api. Maka api dipadamkan daripada air. Maka siapa yang marah ambil air semayang. Kalau dia ambil semayang tak marah, biar dia mati. Mati insya-Allah tak sejuk maknanya. Maknanya. Kalau dia marah ketika berdiri, biar dia duduk. Kalau dia marah ketika duduk, biar dia baring. Maknanya supaya supaya tenang hatinya. Dan dia kata di sini, dan padahal kena bala engkau. Kalau kena bala pula, ini nafsu ni. Kalau kena bala, kena musibah, kena ujian. Kena musibah ataupun kena ujian, kena bala, engkau lihat akan dikau kanak-kanak yang kecil macam budak-budak. Kalau kena bala macam budak-budak, mengamuk dan sebagainya. Kalau kena musibah, kalau kena bala seperti budak-budak kecil. Dan padahal nikmatnya engkau, maknanya ketika dapat nikmat pula. Bila dapat nikmat, lihat akan dia Fir'aun, macam Fir'aun pula. Inilah nafsu. Maknanya bila dapat nikmat, macam Fir'aun pula. Dia jadi sombong, jadi takabur. Ini hak aku ni aku bijak ni. Kerana aku bijak ni, aku jadi kaya raya ni. Kerana aku bijak ni, aku jadi pangkat tinggi. Kerana aku bijak, pengaruh aku ramai ni. Ini syaitan belaka, mainan syaitan belaka. Syaitan belaka. Sampai Fir'aun ini, kenapa digambarkan Fir'aun? Fir'aun ini, dia punya dahsyat dia itu, dia mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini Fir'aun, bahaya. Bahaya. Maka begitulah nafsu. Nafsu. Kalau kena musibah macam budak-budak. Kalau dapat nikmat macam Fir'aun. Kalau marah macam Rimah. Maknanya itulah dia nafsu. Maka dia kata, dan padahal lapar dulu. Padahal lapar, ketika lapar, engkau lihat akan dia gila, macam orang gila. Nafsu. Kalau lapar macam orang gila sekali. Masalah tu. Bukan kita senang ni. Nafsu ni tak boleh hilang. Jangan hilangkan nafsu. Tak boleh hilangkan nafsu. Hilang nafsu marah. Hilang nafsu marah. Orang kata atas kepala pun senyum. Mana tak boleh. Bahkan disebut dalam kitab, kalau orang tu hilang perasaan marah, wajib datang dengan marah, kena hancur dia. Gini marah, cara ni marah. Tak boleh. Kena dia marah. Maknanya, maka nafsu ni tak akan hilang daripada diri kita. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu nak tidur dan sebagainya tidak dapat hilang. Hanya kita kena pandai menggunakan nafsu pada jalan yang dibenarkan oleh syarak. Maknanya dan padahal kenyang. Tadi lapar macam orang gila. Dan padahal kenyang, lihat akan dia takabur, sombong dulu. Kenyang pula sombong. Jadi kita ni dilarang kenyang-kenyang. Jangan makan kenyang sangat. Kenyang sangat ni menyebabkan malas beribadat pada Allah. Kalau kita kenyang sangat ni akan malas beribadat pada Allah. Biar lapar. Lapar. Jadi kalau tu
lapor ni tubuh jadi ringan sikit nak beribadat kepada Allah. Kata guru saya, dia pesan pada saya, kalau nak menyampaikan ilmu tu molek dalam keadaan lapor. Dia kata dalam keadaan lapor ni lebih baik. Dia kata kita lebih bersih daripada dalam keadaan kenyang. Kenyang ini menyebabkan kita mengantuk, menyebabkan kita letih, menyebabkan kita malas untuk melakukan amal ibadat pada Allah. Maka bila kenyang pula, kalau terlalu kenyang pula, dia kata di sini jadi sombong, jadi takabur pula bila kenyang. Sebab dia kira bila orang tu kenyang, dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika engkau kenyangkan akan dia, kalau kenyang sangat, pergi kenyang ke nafsu, ikut je nafsu, jadi pongoh. Pongoh itu. Pongoh tu pongoh lah. Ya dah pongoh ni biasa ingat. Mana ni? Jadi kalau kenyangkan nafsu jadi pongoh. Pongoh ni apa makna pongoh? Siapa tahu boleh tolong saya? Bekek. 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 Kalau selalu kenyang jadi bekek pula. Bekek berapa pula bekek? Bengis. Dan berlegang-legang. Berlegang-legang ni maknanya berlenggang-lenggang. Berlenggang-lenggang. Dia kata, dan jika lapar akan dia, kalau lapar pula berteriak, tengok ni menjerit. Lapar. Dan terkejut, maka iaitu seperti dikatakan orang seperti hima. Maka nafsu itu seperti hima. Tahu hima? Hima ini kedai. Seperti kedai yang jahat. Kedai yang jahat. Jika engkau kenyangkan akan dia, menyempit akan manusia, susah ke manusia pula. Kedai ini orang dulu orang guna kedai akad barang. Jadi kalau kedai akad barang, kita pergi kenyang dia, lepas makan kenyang-kenyang, kita letak barang dia pun jalan balik kenyang. Padahal kedai itu kita